Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. أعوذ warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan umur ataupun masa untuk kita berada di dunia ini. Maksudnya ajal kita masih lagi masih diberikan oleh Allah Taala lah untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, yang mana tujuan sebenarnya ialah untuk kita menyediakan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadapi alam akhirat. Itu dia punya ra'sul mal dia. Ra'sul mal ataupun modal dia itu umur kita ni. Umur kita maksudnya masa tu lah. Masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itulah ra'sul mal, modal kita. Modal kita untuk kita melabur di dunia ini, yang mana hasilnya akan kita tuai di akhirat nanti. Modal kita itu umur. Umur kita di samping yang lain-lain lah, iaitu tenaga, kesihatan dan sebagainya, itu modal-modal sampingan lah. Modal asal dia itu umur kita. Jadi ada kadang-kala Allah Ta'ala sediakan suatu tempoh masa yang mana dia punya saham dia jatuh. Jadi kita boleh beli dan akan dapat keuntungan sebanyak-banyaknya nanti berbanding dengan tempoh-tempoh yang lain, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ya satu peluang untuk kita melabur sebanyak-banyaknya, kerana di sini keuntungannya digandakan. Amalan fardu 70 kali ganda, di mana kita sembahyang subuh tadi dikira sebagai 70 sembahyang subuh. Tapi kalau qada sekali je, jangan ingat kalau qada 70 juga. Pahala dia digandakan seolah-olah kita sembahyang subuh 70 kali. Sama juga kita mengadakan kuliah ni kan. Kuliah ni dia punya kelebihan dia, kalaulah ilmu itu berkaitan dengan fardu ain, maka dia akan dapat 70 kali ganda fardu. Kalaulah yang kita pelajari itu perkara yang sunat, maka digandakan macam fardu. Beza fardu sunat pun 70 kali juga. Dan kita tahu kan kelebihan belajar ilmu ni, ibarat satu baris saja kita belajar, satu ayat saja kita belajar, pahala dia lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Tarawih 20 pun tak layak kan. Jadi nak 100 rakaat lagilah payah. Jadi belajar satu ayat saja, sama pahala dia macam 100 rakaat. Kalau bulan puasa, ganda lagi 70. Mana 70 kali 100, 7,000 rakaat. Dan itu kalau belajar satu ayat, satu bab. Belajar satu bab tentang ilmu lebih baik daripada 1,000 rakaat. Pahala sembahyang sunat 1,000 rakaat. Tak mungkin kita mampu pula sembahyang sunat 1,000 rakaat. Jadi belajar ilmu satu bab 1,000 rakaat. Jadi kalau ke bulan puasa pula, kali lagi 70. Maknanya 70,000. Wah, 70,000 rakaat. Itu kalau satu bab kita mengaji.
Inilah bulan puasa ni, memang bulan Ramadan ni untuk kita melabur sebanyak-banyaknya amalan lah. Nah, amalan yang paling mudah sekali itulah amalan belajar ilmu. Paling-paling pun otak je lah kena perah sikit nak bagi faham. Jadi tak perlu susah-susah kan. Dan ada amalan-amalan contohnya kalau kita nak baca Quran, kita kena adalah pahala dia juga. Bukannya nak membandingkan lah. Maknanya baca Quran ni kita perlu masa, kita perlu buka, kita perlu baca. Kalau semayang, kita perlu buat beberapa perbuatan. Kalau belajar ilmu ni, kita duduk dengar dan fikir. Itu je lah. Jadi mudah saja. Tapi pahala dia banyak. Jadi insyaAllah pagi ni walaupun bulan Ramadan, tapi kita sambung pengajian akidah kita insyaAllah. Kitab yang bertajuk Faidul Majid fi Bayani Aqidah Ahli Tauhid, iaitu limpah kurnia ilahi pada penjelasan akidah Ahli Tauhid yang murni. Sudah pun dikhatamkan, tetapi ada permintaan untuk diulang semula supaya lebih memahami. Biasalah nak Imam Nawawi khatam satu kitab kadang-kadang 40 kali. Bukan baca, mengaji, mengajar atau belajar 40 kali. Itu lama tu. Jadi kita ni dah khatam sekali dah cukup dah. Jadi kita khatam berkali-kali insya-Allah. Mungkin kita pelajari berulang-ulang akan dapat kefahaman yang berbeza-beza insya-Allah. Dan sebelum tu kita mulakan, kita baca umul kitab dulu Al-Fatihah. Muka surat 6, tajuk kita pagi ni Ilmu Kalam selepas zaman Imam Al-Ash'ari. Ilmu Kalam selepas zaman Imam Al-Ash'ari. Apa itu ilmu kalam? Apa itu ilmu kalam? Bau ni kecoh kan? Adalah satu orang doktor tu. Satu orang doktor daripada UKM ke mana. Ada belakang dia Lin belakang. Kenal lah. Keluar satu statement mengatakan ilmu kalam itu apa? Mendatangkan masalah, apa tak ingat apa dia kata. Jadi bila kita tengok, ingatkan dia doktor ilmu kalam. Rupanya dia doktor gigi. Doktor gigi nak cerita pasal jantung, masalah lah kan. Kita kalau sakit jantung, kita takkan bawa pergi jumpa doktor gigi betul. Kita sakit jantung, kita jumpa pakar jantung lah. Ini adalah doktor gigi nak bercakap pasal jantung. Orang yang mampu, yang layak untuk bercakap pasal jantung, doktor jantung, bukan doktor gigi. Ini doktor hadis kononnya. Nak bercakap pasal ilmu kalam. Tak berapa puluh ilmu kalam yang dia dah khatam, yang dia dah mengajar, dia buat tesis pun tak tahulah. Tiba-tiba bercakap pasal ilmu kalam. Akhirnya mendedahkan kelemahan diri sendiri, mendedahkan kejahilan diri sendiri yang bertitle doktor. Taknya bercakap bukan bidang dia. Siapa nak dengar? Tapi orang-orang yang jahil tertipu percaya. Kerana apa? Sebab lain. Doktor tu handsome kononnya. Contoh lah kan. Doktor tu handsome ke, doktor tu apa ke. Sebab yang penting dia doktor. Kalau dia doktor, semua benda dia tahu. Kalau dia doktor, semua benda dia tahu. Kenapa kalau sakit jantung tak pergi jumpa doktor gigi? Kenapa tak sakit mata pergi jumpa doktor bersalin? Setiap orang ada dia punya bidang di sini. Bahkan ulama' pun. Ulama' yang itu bukan bidang dia, dia tak akan bercakap tentang masalah. Kalau itu bukan kepakaran dia, bukan bidang dia, dia tak akan cakap. Dia tak akan bercakap. Jadi, yang pertama kena faham dulu apa ilmu kalam. Saya dah terangkan banyak kali dah apa itu ilmu kalam, rasanya faham kot. Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni ada 3 fasa. Ada 3 fasa. Sebelum tu saya ulang balik ni. Kalau kalam, kita sebut kalam dalam bahasa Arab tu, kalam itu merujuk kepada perkataan. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i.
Itu yang ada dalam kitab Al-Jurumiyah. Al-kalamu huwa al-lafzu. Al-lafzu al-murakkabu. Lafaz yang tersusun. Al-mufidu yang memberi faedah. Sebenarnya kalam tu perbicaraan lah. Kalam tu maksudnya perbicaraan. Lafaz-lafaz yang tersusun yang memberi faedah. Yang kita berlafaz-lafaz dan kita menyusun lafaz-lafaz itu dan memberi faedah kepada pendengar. Dan bil wada'i maksudnya dengan sengaja. Bukannya merapu, bukan mengigau. Maka dia mengecualikan dengan orang yang merapu, orang mengigau itu tak panggil kalam. Sebab orang mengigau dia cakap, kita pun tak faham apa dia cakap. Walaupun tersusun tapi bukan dengan sengaja. 4 syarat ni itu kalam. Tapi di sini kalam bermaksud perbicaraan lah. Jadi ilmu kalam. Jadi akhirnya kalam itu dijadikan sebuah ilmu. Sebuah ilmu. Iaitu apa? Bila kita kata perbicaraan. Perbicaraan tu datang daripada mana? Perbicaraan tu kita boleh kata hanyalah hasil. Sebenarnya perbicaraan tu hasil. Hasil daripada mana? Daripada pemikiran. Hasil daripada pemikiran. Kita boleh nilai seseorang itu punya percakapan, kita boleh menilai kepintaran ataupun akal seseorang itu melalui percakapannya. Dia ni cakap lain macam, aku rasa dia tak betul lah. Dia ni cakap lain macamnya, aku rasa dia ni ada something wrong dia ni. Melalui percakapan ni kita dah boleh nilai orang tu punya pemikiran dia, akal dia macam mana, kan? Jadi ilmu kalam itu maknanya ilmu perbicaraan yang terhasil daripada pemikiran seseorang. Okey. Jadi itu masih lagi luas lah. Itu masih lagi orang kata apa, pemikiran mengenai apa. Luas kan. Di sini dia boleh berfikir mengenai apa saja. Tidak terbatas pemikiran itu kan. Maka di sini apabila dijadikan suatu ilmu yang khusus, maknanya ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan hasil pemikiran tentang akidah. Hasil pemikiran tentang akidah. Tentang akidah. Jadi apabila manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tujuan utama dia? Tujuan utama Allah menciptakan akal untuk manusia apa dia? Jadi untuk kita mencari jawapan itu, kita kena cari jawapan daripada yang menciptakan dan memberikan akal itu kepada kita. Iaitu siapa? Allah sendirilah. Untuk kita mencari jawapan apakah tujuan akal itu diciptakan dan diberikan kepada manusia itu untuk apa? Daripada mana jawapan dia kita nak ambil? Daripada Allah sendirilah, daripada yang menciptakan akal itu sendiri dan daripada yang menganugerahkan akal itu kepada manusia. Daripada situlah kita tahu jawapan dia. Sebab itu dialah yang menciptakan, dia tahu kenapa dia ciptakan itu dan dia tahu kenapa dia berikan akal itu kepada manusia. Takkanlah orang tu menciptakan sesuatu dia pun tak tahu apa tujuan dia cipta. Kan? Kalau kita beli handphone, dah tentulah manufacturer tu dia akan bagi kita manual handphone itu. Apa tujuan dia, handphone ni diciptakan, macam mana nak pakai, apa dia punya faedah dia, mestilah dia cerita dalam manual tu. Takkanlah kita beli handphone, kita cari manual dekat manual tukang masak. Kan tak masuk akal. Maknanya kita kena ambil manual itu daripada pencipta bagi benda tersebut. Jadi, apa yang kita perhatikan, apa yang ulama-ulama kaji dalam Al-Quran, bila masa Allah Ta'ala guna afala ta'aqilun, afala tatafakkarun, afala, apa lagi, tanzurun, itu semua lafaz-lafaz yang ada hubungan dengan akal. Yang paling jelas afala ta'qilun lah. Ta'qilun, ya'qilun, ta'qilun. Itu yang paling jelas. Ataupun hubungan dengan akal tu tatafakkarun, berfikir. Ataupun tanzurun, nazar ni observation. Maksudnya dengan melihat dan memikirkan. Jadi apabila kita kembali kepada lafaz akal itu sendiri, kita dapati Allah Ta'ala kebanyakannya, bahkan hampir semua perkataan akal itu Allah Ta'ala tujukan kepada akidah. Bab akidah. Tak pernah Allah Ta'ala kata solat kemudian la'allahum ta'qilun. Allah tak cerita solat ke puasa ke zakat supaya kita fikir, tak ada. Mesti Allah akan cerita di sebalik penciptaan langit dan bumi
bumi itu menunjukkan Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Apakah kamu tidak mau berfikir? Cuba cek Al-Quran tengok. Jadi di dalam Al-Quran, semua perkataan-perkataan yang melibatkan akal, berfikir itu Allah rujuk kepada bab akidah. Terutamanya bab tauhid. Akidah tu luas lagi lah daripada tauhid. Kalau akidah itu melibatkan keenam-enam rukun iman tersebut. Kalau tauhid itu asas dia. Ilmu tauhid asas bagi ilmu akidah. Kalau ilmu akidah, pembahasan dia mengenai keenam-enam rukun iman. Keenam-enam rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Itu akidah keseluruhannya. Yang berkaitan dengannya. Kemudian ilmu tauhid itu asas. Yang pertama tu, rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Itu nama, kalau fokus kepada yang pertama itu, yang merupakan asas bagi rukun iman itu dipanggil ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu lebih khusus daripada ilmu akidah. Sebab ilmu tauhid khusus membahas tentang beriman kepada Allah dulu. Itu selesai barulah beriman kepada malaikat, rasul, kita dan sebagainya. Kalau yang pertama tu tak selesai lagi, macam mana nak beriman kepada malaikat, kita, rasul, kiamat, qadar dan qadar. Jadi akal Jadi nampak kaitan tadi daripada ilmu kalam. Ilmu kalam tu perbicaraan hasil pemikiran tu otak ataupun akal. Akal tu Allah Taala ciptakan untuk apa dan untuk bidang apa terutamanya yang Allah kaitkan dalam Quran. Jadi akhirnya kita dapati bahawa kesimpulannya ilmu kalam itulah ilmu mengenai perbahasan secara akli, secara logik yang menggunakan akal manusia yang berkaitan dengan ilmu akidah. Itu ilmu kalam. Ilmu kalam. Tetapi penggunaan ilmu kalam itu sudah pun digunakan sebelum Islam lagi. Maksudnya bukan kata sebelum Islam, sebelum Nabi Adam. Maksudnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW lah. Ilmu akal ini sudah digunakan. Sebab apa? Allah tidak beri akal hanya kepada orang-orang Islam saja. Semua manusia Allah Ta'ala kurniakan akal. Tak kira dia orang Islam ke, yang bukan Islam ke, Allah kurniakan akal. Jadi akal ni digunakan oleh semua manusia. Termasuklah ahli falsafah yang sebenarnya mereka lebih terkenal dengan penggunaan akal berbanding dengan orang lain. Itu semua maklum lah, maknanya ahli falsafah ini kan, maknanya bila sebut intelek, intelijen yang orang yang bijak pandai jenis ni, mesti first sekali kerana tanpa kita memandang kepada bangsa dan agama lah, kita tutup mata dulu, maka dia, orang akan rujuk kepada yang hebat pemikirannya, orang kata apa? Aristotle. Betul? Orang mesti kata Aristotle, Plato, Socrates, Einstein, apa lagi, Newton dan sebagainya lah. Orang umumnya akan, itu adalah ahli falsafah yang bijak pandai, yang akal dia melebihi manusia-manusia yang lain. Betul? Jadi memang itu yang telah terjadilah dalam sejarah. Jadi oleh kerana ahli falsafah tersebut, mereka ni tidak percaya kepada Allah Ta'ala lah. Sebahagian besarnya tak percaya kepada Allah Ta'ala kerana mungkin dakwah itu tak sampai kepada mereka. Dakwah tak sampai kepada mereka lah. Jadi mereka itu oleh kerana diberikan akal oleh Allah Ta'ala, mereka berfikir. Mereka menggunakan akal itu untuk berfikir tentang alam ini. Berfikir tentang alam ini. Jadi orang lain mungkin tak fikir tentang alam ini. Orang lain mungkin fikir macam mana nak makan, nak cari minum, nak cari tempat tinggal, nak hidup, nak seronok. Itulah kebanyakan manusia. Tapi ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala gunakan akal, maka dia berfikir tentang alam ini. Akhirnya tanpa panduan daripada wahyu, tanpa panduan daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasul, akhirnya mereka membuat teori-teori sendiri mengenai alam ini. Alam ini qadim, alam ini semula jadi, terjadi secara semula jadi.
dengan pergerakan, macam-macam teori lah di sini. Saya tak nak cerita semua, pening nanti. Maknanya bermacam-macam teori sebenarnya di apa ya, di kalangan ahli falsafah sendiri itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat mengenai teori alam ni. Kesimpulannya ada sebahagian kata alam ini qadim, ada sebahagian kata alam ini hadis. Hadis maksudnya lawan bagi qadim lah. Qadim itu semula jadi, tidak ada permulaan. Hadis ini maknanya sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Kemudian mereka kalau yang mengatakan alam ini semula jadi, bagaimana wujudnya? Bagaimana wujudnya langit, bagaimana wujudnya bumi, tumbuh-tumbuhan manusia itu, daripada apa wujudnya kalau dia semula jadi? Oh, keluarlah teori tentang ukul dan nufus. Ukul dan nufus yang qadim. Ini kalau saya cerita pening semua nanti. Bacalah kitab falsafah. Ukul dan nufus. Ukul ni jamak bagi akal lah. Akal yang dipanggil Jauharul Mujarradah. Jauharul Mujarradah yang qadim. Dari situ nanti terbentuknya falakul ula, cakrawala yang pertama atau langit yang pertama. Betul pergerakannya itu akan menghasilkan pula gerakan langit yang kedua, ketiga, keempat, ke-10 sampai ada akal yang 10, nafs yang 10, ada macam-macam lah teori falsafah. Kemudian dari situ terbentuknya satu benda yang dipanggil hayula dan surah. Gabungan hayula dan surah itu akan membentuk unsur-unsur yang 4 seperti air, api, angin, tanah. Dari situ bergabungnya 4 unsur akan jadi manusia, binatang dan sebagainya. Itu teori falsafah. Ada juga ahli falsafah yang mengatakan bahawa alam ini tak boleh qadim. Dia mesti diciptakan. Tapi siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya itu namanya wajibul wujud. Namanya wajibul wujud. Sesuatu yang wujudnya itu wajib, wujud yang tidak didahului permulaan. Maka dialah dengan sebab illah dialah terjadinya alam semesta ni, maka ada teori illah wal ma'lul. Teori illah wal ma'lul. Ini falsafah. Falsafah. Siapa rajin baca. Maka datanglah Islam. Datang Islam memberitahu kepada manusia, wahai manusia, sebenarnya yang menciptakan alam ini adalah Tuhan. Tuhan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Berkuasa. Dialah yang menciptakan alam semesta ni. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada ciptaan Tuhan. Maka manusia ketika itu mula berfikir. Berfikir. Betul ke alam semesta ni yang menciptakan Tuhan? Betul ke Tuhan itu wujud dan dia satu saja? Mana dia tak nampak pun. Betul ke langit yang sedang dah sedia ada ni diciptakan oleh Tuhan? Tak nampak pun, bila masa Tuhan ciptakannya? Betul ke Tuhan yang cipta manusia? Betul ke yang manusia pertama Nabi Adam? Betul-betul dia fikir. Betul. Dia berfikir. Jadi apabila fikiran manusia itu, hasil pemikiran manusia itu bersandarkan wahyu tadi. Maksudnya apabila wahyu datang memberitahu bahawa wahai manusia, bahawa sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan alam ini, langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala Dia akan ciptakan kamu, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi otak atau akal manusia pun reflect di situ. Betul ke apa yang didakwa itu? Mulalah dia berfikir. Tapi sekarang ni pemikirannya bersandarkan kepada wahyu tadi. Ahli falsafah mereka berfikir tanpa ada sandaran wahyu. Sama-sama fikir, sama-sama guna akal. Satu bersandarkan wahyu, satu lagi tidak bersandarkan wahyu. Maka terjadi perbezaan di situ antara falsafah dan ilmu kalam. Maka munculnya nama ilmu kalam itu ialah suatu nama bagi ilmu yang membahaskan tentang akidah, tentang ketuhanan khususnya, yang menggunakan akal yang bersandarkan kepada wahyu. Berbeza dengan falsafah. Sama saja satu ilmu yang memikirkan tentang kejadian alam ini, tentang ketuhanan tanpa bersandarkan kepada wahyu. Boleh nampak beza tu ilmu kalam dan ilmu falsafah. Sama-sama guna akal, guna logik, memikirkan tentang alam, tentang ketuhanan, dualah alam dan Tuhan. Tapi ilmu kalam itu bersandarkan kepada wahyu,
ilmu falsafah itu tidak bersandarkan kepada wahyu. Walaupun nanti selepas itu bercampurlah, ada juga falsafah yang bersandarkan kepada wahyu, ada juga ilmu kalam yang tak bersandarkan kepada wahyu, itu ada juga. Itu ada jadi juga, tapi umumnya lah, secara umumnya kita kata falsafah itu hujah akal yang tidak disandarkan kepada wahyu, dan ilmu kalam itu hujah akal yang bersandarkan kepada wahyu. Jelas ilmu kalam. Okey. Jadi asal itu fasa pertama lah. Fasa pertama ilmu kalam, yang mana ilmu kalam yang kalau kita samakan makna dia dengan makna falsafah, maka itu adalah ilmu-ilmu yang menggunakan akal, menggunakan pemikiran, yang berfikir tentang ketuhanan dan alam. Itu kalau kita tak bezakan antara ilmu falsafah dan ilmu kalam. Maknanya ketika itu ilmu kalam adalah falsafah, falsafah dan ilmu kalam. Itu satu ketika dahulu. Jadi bila munculnya ulama-ulama Islam, bahkan sebelum Islam, maksudnya sebelum Nabi Muhammad lagi, ulama-ulama di kalangan Yahudi dan Nasrani, ini dalam sejarah. Sebab apa? Falsafah ini awal lagi, sebelum Nabi Isa pun dah ada dah falsafah. Jadi ketikalah falsafah tu mula bertebaran, ahli falsafah ni macam-macam, ada falsafah yang masyriqiyin, ada yang maghribiyin, ada yang masyaiyin. Dia ada macam-macam falsafah ni. Itu boleh kajilah. Jadi seperti mana yang agama Islam, agama falsafah pun tersebar juga. Apa ni, di seluruh dunia, agama falsafah Hindu, falsafah Buddha, falsafah Aristotle, falsafah macam-macam falsafah. Ada yang falsafah Sufus Ta'iyun, macam-macam. Sama macam Islam, dia juga tersebar. Jadi dia bukan duduk seorang-seorang je. Maknanya ilmu falsafah tu tersebar seluruh dunia. Tidak, orang tak tahu lah apa tu falsafah. Jadi akhirnya bertembung antara Islam dengan falsafah. Ketika zaman Yahudi lagi, ketika zaman Nasrani lagi sudah bertembung. Jadi ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani yang mana mereka dapati falsafah itu bertentangan dengan agama yang diturunkan oleh Allah dalam Taurat dan dalam Injil, maka mereka berdebat. Mereka berdebat dan bertembung dengan falsafah, berhujah. So masing-masing berhujah, dan apabila ahli falsafah ini berhujah menggunakan akal dan mereka tu bijak di dalam menyusun kata-kata, menyusun dalil-dalil logik, maka ulama Yahudi dan ulama Nasrani pun mula mengkaji falsafah untuk mengetahui tentang ilmu falsafah ini. Dia kena kaji dulu lah. Maknanya kalau kita nak lawan falsafah, kita tak faham falsafah, susah kan. Kalau kita nak kaji falsafah, kita nak bertembung ataupun nak berdebat dengan ahli falsafah, tapi tanpa kita memahami apa itu falsafah, macam mana pemikiran mereka, apa asas-asas pemikiran mereka itu, bagaimana cara mereka berfikir itu, kalau tak kajilah macam mana kita nak tahu. Jadi akhirnya ulama-ulama Nasrani, Yahudi pun mengkaji falsafah dan mereka pun menolak falsafah-falsafah yang bertentangan dengan Islam. Hasil pemikiran daripada falsafah yang contoh mengatakan alam ini qadim misalnya, ini bertentangan dengan Islam. Sedangkan alam ini bukan qadim, alam ini ciptaan Tuhan, mereka tolak dengan menyusun semula dalil-dalil akal. Sebab apa? Kalau dikatakan Quran, falsafah tak akan terima. Pasal dia tak percaya kepada Quran, dia tak percaya kepada Nabi dia ketika itu. Dia hanya percaya pada logik dia saja. Maka ulama-ulama Yahudi dan Nasrani ketika itu pun terpaksa menggunakan ilmu akal. Pasal apa? Mereka yakin tak mungkin Allah Ta'ala memberikan akal kepada manusia, hasil pemikiran itu bertentangan dengan Quran ataupun Taurat ataupun Injil ketika itulah. Maksudnya Taurat Injil yang original lah, bukan yang sekarang ni. Jadi tak mungkin bertentangan. Maka mereka menggunakan juga ilmu logik itu untuk membenarkan Al-Quran atau kitab-kitab mereka melawan falsafah. Kemudian masuklah ke zaman Islam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu kan Nabi Muhammad diutuskan di Arab sana, di Mekah, di Madinah kan. Maknanya ketika itu tidak ada teknologi, tidak ada tamadun, tidak bahkan dipanggil Arab jahiliyah, sehingga kan kerajaan yang besar ketika itu Rom dan Parsi pun mereka tidak sampai penaklukan ataupun jajahan mereka, atau maksudnya tidak ada keinginan untuk Rom dan Parsi untuk menjajah tanah Arab kerana mereka itu terlalu jumud, terlalu jahiliyah.
dan mereka khawatir akhlak-akhlak jahiliah itu mempengaruhi orang-orang Rom Parsi, mereka pun tak ada keinginan untuk menakluk tanah Arab ketika itu. Semua tahulah cerita ni, membaca ni sebelum kedatangan Nabi bagaimana akhlak Arab jahiliah tu semua tahulah. Jadi Nabi diutuskan di situ. Bila Nabi diutuskan di situ, banyaklah hikmah dia. Maknanya nak menunjukkan kepada dunia bahawa orang Arab yang mana akhlaknya terlalu jahiliah, terlalu teruk sehingga Rom dan Parsi pun tak mau menakluki tanah Arab, tak mau menguasai penduduk-penduduk Arab itu kerana takut khawatir akhlak buruk mereka, akhlak jahiliah mereka itu mempengaruhi orang rakyat Rom dan Parsi. Allah utus Nabi Muhammad boleh mengubah satu kaum yang begitu teruk akhlak dia kepada yang paling mulia sekali. Itu satu hikmah dia lah. Satu hikmah yang kenapa Allah tak utus Nabi Muhammad di Rom, di Parsi? Situlah pusat ketika itu di Rom, Parsi, pusat manusia berkumpul di situ. Manusia ramai di situ. Sepatutnya utuskan Nabi Muhammad di situlah supaya dia boleh berdakwah dan mengislamkan seluruh Rom dan Parsi. Tapi tidak, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad di kawasan Arab Jahiliah, padang pasir Arab Jahiliah. Maknanya salah satu hikmah dia, Nabi berjaya mengubah satu kaum yang tidak ada tamadun, yang akhlak paling buruk ketika itu, sampaikan makan mayat manusia, makan bangkai manusia, tanam anak hidup-hidup, minum arak daripada tengkorak kepala musuh dia setelah dipancung. Teruklah. Satu kesalahan kecil, unta ini minum di telaga orang lain, bergaduh 7 keturunan. Itu semua jahiliah. Itu jahiliah habislah. Maknanya Nabi berjaya mengubah menjadi satu kaum yang tidak ada setelah itu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak ada kaum yang lebih baik sebelum dan selepas sahabat Nabi SAW. Itu hikmah dia. Jadi apabila kita tahu, bila Nabi diutuskan di situ, so tidak ada pendedahan tentang falsafah, tidak ada pendedahan tentang ilmu logik akal daripada falsafah tu tak sampai ke situ. Sebab tu untuk Nabi tak pakai falsafah pun, sahabat tak guna falsafah pun, tak guna ilmu kalam pun, yang memanglah di situ kawasan dia bukan tempatnya tersebarnya pemahaman falsafah di situ. Itu tak tahulah doktor gigi ni payah sikit nak cerita pasal jantung kan. Dia tak faham kat situ. Jadi memang ketika zaman Nabi dan sahabat, mereka bebas daripada falsafah, daripada serangan-serangan ideologi falsafah ni, mereka bebas. Itu zaman Nabi sahabat. Sebab tu tak ada istilahnya ilmu kalam, hujah akal, tak ada. Bukan tak ada langsung. Tidak ada cerita dia lah. Maknanya tak ada keperluan, tidak ada hajat untuk menentang falsafah, untuk menggubal satu ilmu yang namanya ilmu kalam, yang mana yang dibuatkan sebelum ni oleh Nasrani. Ulama Nasrani Yahudi pun buat juga ilmu kalam untuk menentang falsafah. Jadi Nabi pun tidak berhadapan dengan falsafah. Nabi berhadapan dengan kaum musyrikin, berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan Yahudi Nasrani. Nabi tak berhadapan dengan falsafah. So Nabi tak perlu nak jawab secara falsafah. Bila terjadinya serangan falsafah dalam Islam, agama kita Nabi Muhammad SAW, iaitu ketika pemerintahan Khalifah Ma'mun. Khalifah Bani Abbasiyah. Lebih kurang dalam kurun yang kedua dan ketiga lah. Lebih kurang dalam kurun yang kedua dan yang ketiga itu, di situ bermulanya apabila Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Bila Islam telah tersebar ke seluruh dunia, pusat pemerintahan Islam itu berpindah maknanya pusat tumpuan Islam itu berpindah daripada Madinah ke Baghdad. Di zaman Sayyidina Ali pun dah berubah. Sayyidina Ali telah memindahkan pusat pentadbiran dia daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi Sayyidina Ali, tiru Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali mengubah pentadbiran daripada Madinah ke Kufah. Jadi Sayyidina Ali ketika jadi khalifah, dia ubah pentadbiran dia daripada Los Angeles kepada Washington DC. Maknanya semua tiru Sayyidina Ali lah tu. Jadi Sayyidina Ali dia buat pusat pemerintahan Islam tu di Baghdad kerana dia itu lebih center lah. Lebih center, maknanya seluruh dunia yang memeluk Islam itu boleh datang mudah ke Baghdad. Kalau Madinah tu terpaksa turun bawah lagi kan. Jauh nak merentas padang pasir, maka diubah di Baghdad. Jadi ketika itu Baghdad menjadi tumpuan manusia seluruh dunia, berkembangnya agama
Islam, pusat kebudayaan Islam, tapi bercampur-campur dengan kebudayaan-kebudayaan asing. Falsafah, Hindu, Cina, Buddha, Yahudi, Nasrani, segala macam pemikiran bercampur di situ. Tak seperti Madinah. Madinah masih lagi suci, bersih. Mekah, Madinah ketika itu tak diserang oleh kebudayaan-kebudayaan asing. Terpelihara oleh para-para sahabat yang tinggal di Madinah, di Mekah. Jadi Baghdad ni lain cerita. Tak sama. Orang duduk KL dengan orang duduk di kampung sana tak sama, betul. Jadi masalah Rohingya apa semua tu mana ada jadi dekat kampung-kampung. Jadi di mana? Di bandar-bandar, di KL. Jadi di KL lah segala-galanya ada kan. Ya, ada Rohingya-nya, ada Indonesia-nya, ada Myanmar-nya, ada Bangladesh-nya, ada Pakistan-nya, ada Arab-nya, ada Syiah-nya, ada segala macam manusia ada di KL. Betul? Itu terjadilah macam-macam isu, macam-macam kes. Jadi di Baghdad itu akhirnya ketika zaman Khalifah Ma'mun itu tekanan daripada falsafah itu terhadap Islam, pemikiran-pemikiran ataupun serangan-serangan ideologi daripada falsafah mengenai ketuhanan dan alam ini daripada falsafah itu mengalami satu tekanan, satu cabaran bagi umat Islam ketika itu. Maka Khalifah Ma'mun pun mengarahkan ulama-ulama ketika itu supaya mengkaji falsafah dan bangkit untuk melawan falsafah. Jadi seperti mana sebelum itu ulama-ulama Yahudi Nasrani buat, mereka kena mengkaji dulu falsafah. Akhirnya diperintahkan supaya kitab-kitab falsafah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, daripada bahasa Greek, Yunani dan sebagainya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikaji apa pemikiran dia orang, apa pola fikir dia orang. Akhirnya kita lawan dengan pemikiran yang bersesuaian dengan wahyu, dengan agama Islam. Maka ketika itu kita kata muncullah satu ilmu yang mana dipanggil ilmu kalam untuk membezakan antara ilmu kalam dengan falsafah. Maka kita kata ilmu kalam yang Islam lah. Ilmu kalam yang Islam. Ilmu kalam yang Islam menentang falsafah. Tetapi, ini saya ringkas-ringkas je. Tetapi yang mengkaji ilmu kalam itu kebanyakannya ulama-ulama yang diberi gelaran Mu'tazilah. Akhirnya kemudian diberi gelaran Mu'tazilah. Kebanyakannya, bukan mungkin ramai lagi yang pakai ilmu kalam ni selain Mu'tazilah. Qadariyah, Jabariyah, Syiah dan sebagainya. Karamiyah. Okey. Jadi kesan daripada mengkaji falsafah, menentang falsafah, berdebat dengan falsafah, kesan dia sedikit sebanyak pemikiran falsafah itu mempengaruhi ulama-ulama yang mengkaji falsafah ataupun dinamakan sebagai ilmu kalam, memberi kesan kepada mereka. Maknanya dah Islam dah, maksudnya dah bangkit nak menentang falsafah, nak menegakkan Islam, tetapi kesan dia telah memberi pengaruh. Akhirnya kelompok-kelompok itu mereka oleh kerana terpengaruh dengan falsafah, jadi ada beberapa cabangan dalam agama Islam itu, cabangan akidah, bukan asas. Cabangan akidah itu mereka terpengaruh dengan falsafah, akhirnya di situ muncullah kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Karamiyah, Mujassimah, Musyabbidah dan sebagainya, yang mana terhasil beberapa cabang-cabang akidah yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya setelah ilmu kalam tu diislamkan tetapi dia terkena pengaruh falsafah, maka dia jadi ilmu kalam kita kata bid'ah. Ilmu kalam ahli bid'ah. Itu fasa kedua ilmu kalam. Setelah diislamkan tetapi dia tercemar dengan pengaruh falsafah, akhirnya dianggap ahli kalam versi ahli bid'ah. Versi ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga, inilah tajuk kita, ilmu kalam selepas Imam Asy'ari. Ya, inilah tajuk kuliah kita. Mukadimah panjang nak cerita. Ini masuk kepada ilmu kalam versi yang ketiga, iaitu ilmu kalam yang dibersihkan daripada bid'ahnya. Ilmu kalam yang mana sudah dikuasai oleh ahli bid'ah. Kebanyakan ahli bid'ah itu bukan semua, kebanyakan. Sebab tu tak heranlah ketika itu ulama-ulama mencaci ilmu kalam, tak heran, tapi tak mengkafirkan semua.
Ada sebahagian tu yang melampau-lampau dikafirkanlah. Ada yang mana yang sampai tahap tak dikafirkan, tak semua dikafirkan. Dikatakan bid'ah sahaja. Jadi Imam Syafi'i pun mencela ilmu kalam. Sebab tu Imam Syafi'i tak kata ilmu kalam ini kufur. Imam Syafi'i kata satu bid'ah yang mana yang paling teruk, kalaulah berjumpa dengan Allah Ta'ala selain syirik, maka lebih baik jangan terlibat dengan ilmu kalam. Maksudnya dosa yang paling buruk selepas syirik. Kata Imam Syafi'i. Maka tak kata syirik, tak kata kufur. Tapi selain syirik dan kufur, masih lagi dosa, masih lagi fasik lah. Mana Imam Syafi'i tak mengkafirkan ilmu kalam. Cuma dia kata bid'ah. Kerana apa? Kerana ketika itu memang majoriti yang memakai ilmu kalam semuanya mengeluarkan pemikiran-pemikiran cabang-cabang akidah. Saya sebut cabang saja sebab apa? Asas akidah itu takkan beza. Kalau asas akidah tu dah menyalahi Islam, maka bukan Islam lagi, dah kufur terus. Jadi masih lagi Allah itu satu, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya, itu masih lagi dia punya akidah, wujudnya malaikat, wujudnya kitab, rasul, masih akidah Islam lagi. Cuma cabang-cabang pembahasan. Contohnya lah, ya, neraka dengan syurga belum wujud lagi. Belum wujud. Nanti bila pada hari kiamat baru Allah cipta syurga neraka. Itu kan cabang. Soal dalam kubur tak ada. Yang dalam kubur tak ada soal. Tak ada soal jawab. Kemudian Allah tak ada sifat. Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zat, mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat. Itu cabang-cabang lah. Cabang-cabang perbahasan. Jadi maka ulama-ulama ketika zaman itulah mencela ilmu kalam. Imam Ahmad bin Hanbal, semualah ulama mencela ilmu kalam kerana yang melibatkan diri dengan ilmu kalam itu adalah kebanyakannya ahli bid'ah yang menyalahi ahli sunnah. Tapi Islam adalah beberapa yang kafir tu ada, tapi tak semua, kebanyakannya masih Islam. Kemudian datanglah Imam Abdul Hasan Asy'ari yang asalnya dia pun Mu'tazilah, iaitu ulama kalam yang bersih bid'ah punya, kemudian bertaubat, akhirnya bangkit menentang ahli kalam, ataupun dipanggil istilah dia mutakallimin lah. Istilah dia mutakallimin. Ulama-ulama yang mahir dalam ilmu kalam ini dipanggil mutakallimin. Kalau falsafah dia panggil filosof lah, dia panggil filosof ataupun ahli falsafah. Jadi Imam Abdul Hasan Asy'ari bangkit menentang Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya, akhirnya mengahli sunnahkan ilmu kalam ataupun menggunakan ilmu kalam untuk menegakkan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah. Seperti mana yang dibuat oleh kelompok sebelum itu, menggunakan ilmu kalam untuk menegakkan Islam, menentang falsafah, tetapi terpengaruh dengan falsafah, akhirnya mengeluarkan beberapa cabang-cabang akidah yang menyalahi ahli sunnah. Maka Imam Abdul Hasan Asy'ari menentang ulama-ulama ahli kalam yang memperjuangkan ilmu kalam yang menghasilkan cabang-cabang akidah yang bid'ah. Akhirnya dia membersihkan, akhirnya dia memperjuangkan dan menegakkan semula akidah ahli sunnah wal jamaah dengan menggunakan ilmu kalam juga. Maka ada tiga lah. Satu, ilmu kalam yang sama dengan falsafah. Yang kedua, ilmu kalam yang berbeza dengan falsafah, yang Islam dan berbeza dengan falsafah, tapi terpengaruh dengan falsafah menjadikan dia ahli kalam, ahli bid'ah. Yang ketiga, ilmu kalam yang sudah ahli sunnahkan dan digunakan untuk memperjuangkan, mempertahankan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah. Pengasas dia yang masyhur lah. Yang masyhur dia Imam Abdul Hasan Asy'ari, kemuncak dia. Sebelum tu pun ada Imam Abu Hanifah, Imam Haris Al-Muhasibi, Imam Al-Qalanisi, Abdullah ibn Kullab. Itu pun ada lagi. Imam Hasan Basri dan sebagainya. Menggunakan juga ilmu-ilmu kalam, tetapi tak seperti mana Imam Abdul Hasan Asy'ari, dia kemuncaknya. Kemuncaknya Imam Abdul Hasan Asy'ari lah yang merubah ilmu kalam daripada tercemar dengan cabang-cabang akidah yang bid'ah kepada memperjuangkan, mempertahankan hujah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini kalau tak percaya boleh bacalah. Boleh baca sejarah. Jadi jangan dengar doktor gigi kalau sakit jantung. Faham Tak payah bercakap lah pasal ilmu kalam kalau
Kalau dia punya PhD tu, doktor PhD dia tu dalam bidang lain, bidang hadis ke contohnya, jangan bercakap pasal ilmu kalam. Cakap boleh tapi akhirnya menipu orang, ya, menyalahi fakta. Sebenarnya di sebalik tu ada lagi, saya tak nak cerita lagi lebih dalam lah. Ada lagi sebenarnya. Ilmu kalam selepas zaman Imam Al-Ash'ari. Syekh Ibn Khaldun, seorang ahli sejarah Islam yang Islam terkenal, pernah menyebut. Di sini kan Ibn Khaldun semua kenal. Ibn Khaldun ini adalah ulama sejarah. Ulama yang mengkaji sejarah. Memang pakar dalam sejarah. Semua orang tahu Ibn Khaldun antara ulama yang pakar sejarah, mengkaji sejarah. Jadi dalam bab ni kita kena tahu sejarah. Sebab sejarah susah untuk ditipu, untuk dimanipulasi, susah sejarah ni. Sebab fakta. Ilmu kalam ialah ilmu yang mengandungi hujah-hujah terhadap akidah-akidah yang dipercayai dengan bukti-bukti secara akliyah. Nampak tu? Ilmu kalam ialah ilmu yang mengandungi hujah-hujah terhadap akidah-akidah yang dipercayai. Akidah-akidah yang dipercayai maksudnya akidah Islam lah. Dengan bukti-bukti secara akliyah. Dengan bukti-bukti secara akliyah. Ini pembuktian secara logikal. Dan menolak golongan bid'ah. Menolak golongan bid'ah yang terpesong daripada akidah salaf dan ahli sunnah wal jamaah. Sekaligus menolak pemikiran yang bukan Islam dan menolak juga pemikiran Islam tetapi yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dua peranan. Satu menolak falsafah, satu menolak ahli bid'ah yang menyalahi ahli sunnah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sini, untuk orang awam tak perlu pun ilmu kalam. Betul? Ilmu kalam ni orang awam tak perlu pun. Orang awam. Habis tu kalau orang awam tak perlu, kenapa ustaz ajar kami? Tuan-tuan kan ahli khusus. Tuan-tuan ahli awam kan ahli khusus. Dah khatam kitab akidah 2-3 bertahun-tahun mengaji dengan saya, takkan jadi orang awam lagi kot. Mungkin dalam bab lain awam, tapi dalam bab ni sudah ada at least jadi penuntut ilmu lah. Orang yang ada ilmu yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan ilmu kalam. Tak adalah nak kata dah jadi ulama ke ustaz ke, itu terpulang lah. Tapi janganlah sampai tak tahu langsung, zero. Maksud awam di sini orang yang tak tahu apa, zero. Tak tahu apa. Jadi tak mungkin lah. Tidak penat je saya kuliah tahu berapa tahun lah kita kuliah, 5-6 tahun lah kot. Jadi dah kata kitab ni nak ulang 2 kali dah ni. Jadi tuan-tuan khusus. Jadi bila tuan-tuan dengar bunyi-bunyi orang cerita pasal ilmu kalam, dengar dulu. Betul tak apa yang dicakap tentang ilmu kalam ni? Boleh menilai sini lah. Boleh menilai sini. Jadi sebenarnya nak menolak falsafah, nak menolak ahli bid'ah. Dua tujuan ilmu kalam. Tapi tujuan yang pertama tu lah, 3 lah. Sebenarnya kalau tengokkan tarikh tadi, kata Ibn Khaldun tu 3. Yang pertama, hujah akal mengenai akidah. Hujah akal mengenai akidah. Bukan akidah. Ni orang confuse. Dia kata takkan akidah itu dia tak faham. Tak faham. Akidah itu ditetapkan oleh Allah. Allah yang menetapkan akidah itu di dalam Al-Quran. Jadi dan Al-Quran itu kalam Allah. Jadi kalam Allah itu maknanya Allah Ta'ala memberitahulah khabar kan. Kalau Al-Quran itu kan khabar. Khabar daripada Allah Ta'ala. Berita daripada Allah Ta'ala. Quran itu kan berita daripada Allah Ta'ala. Betul? Allah menceritakan tentang akidah, tentang banyak perkara lah, tentang hukum hakam, tentang kisah-kisah Nabi dahulu, tentang syurga neraka. Jadi Allah Ta'ala menceritakan akidah itu kepada kita. Kemudian Allah berikan kita akal supaya tak ada akal kita pun tak faham Quran. Manusia kalau tak ada akal, cuba baca Quran dekat binatang tu. Dia faham? Kan haiwan, binatang, kita baca Quran, ajar dia Quran. Dia boleh faham? Pasal apa? Dia tak ada akal. Ataupun kalau setengah kata ada binatang ada akal tapi minimal intelligence dia minimal. Ada tahap paling minimal. Sebab apa ni, binatang pun tahu beza
bahayakan, buah ni boleh makan, buah tu tak boleh makan, binatang pun tahu kan. Dia ada minimal intellect tu ada pada binatang, setengah pendapat lah. Tapi tak sampai tahap dia boleh menerima taklif, dia boleh menerima Al-Quran. Kan Allah Ta'ala beritahu, inna aradnal amanata ila sama'. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu, amanah tu maksudnya agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Menurut tafsir ulama lah. Kepada langit wal jibal dan juga gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak, maknanya langit dan bumi dan gunung-gunung menolak untuk menerima, maksudnya termasuk dari binatang semua sekali, untuk menerima amanah, untuk memikul tanggungjawab, taklif sebagai orang Islam. Kemudian wahamalahal insan, manusia yang, jadi untuk supaya manusia ini menerima taklif, tanggungjawab agama, amanah itu, maka perlu diberi akal. Allah kata innahu kana zaluman jahula, mereka ni zalim dan jahil, maka diberi akal kepada mereka supaya mereka mampu untuk berfikir, untuk menilai satu perkara. Jadi apabila diberikan akal, maka akal inilah yang akan menilai betul ke apa yang Allah Ta'ala kata Tuhan itu, tidak ada Tuhan selain dia, dialah yang mencipta langit dan bumi. Maka akal bersetuju, akal berfikir dan bersetuju, maknanya itulah yang dinamakan ilmu kalam. Maknanya bagaimana akal ini boleh mengeluarkan hujah-hujah untuk membenarkan Al-Quran itu. Jadi kita kata akidah itu memang daripada Allah, daripada syarak, daripada Quran hadis. Akal peranan dia untuk membenarkan akidah itu. Akal berfikir dengan logiknya supaya apa yang didakwa oleh Al-Quran itu memang benar. Jadi di situ akal dengan nakal, dia bila bertemu jadilah nurun ala nur. Contohnya Imam Al-Ghazali kata macam ni. Akal ini ibaratkan cahaya di dalam mata manusia. Manusia, dia bagi contoh lah, manusia ingin melihat sesuatu kan. Kalau tidak ada cahaya pada bintik buta, retina, apa dah istilah dia tak tahulah, doktor mata dia tahulah bab ni. Perlu ada. Kalau tak ada cahaya itu dalam mata manusia, maka dia buta walaupun ada mata. Walaupun ada bola biji mata, tapi kalau cahaya dalam mata tu tak ada, maka dia takkan boleh tengok, dia buta. Yang kedua, cahaya matahari ataupun lampu-lampu lah, apa juga cahaya di luar sana. Sebab apa? Walaupun manusia itu dia boleh melihat, ada cahaya dalam mata dia, dia boleh melihat, tapi kalau di luar sana gelap gelita, tak ada matahari, malam gelap gelita misalnya, tangan sendiri pun tak nampak. Pasal walaupun dia boleh nampak. Atau sebaliknya, cahaya di luar sana terang benderang, tapi dia tak ada cahaya dalam mata, dia buta pun tak nampak juga. Maka perlu kepada dua cahaya. Cahaya dalam mata, cahaya di luar sana. Barulah boleh melihat. Begitu juga Al-Quran ini diibaratkan sebagai cahaya matahari. Akal manusia ini diibaratkan sebagai cahaya dalam mata tadi. Jadi apabila dua-dua bertembung, maka di situ tercetuslah hidayah. Nur hidayah itu tercetus apabila manusia yang berakal itu menggunakan akal dia untuk membenarkan Al-Quran, maka jadilah hidayah ataupun petunjuk. Kalau orang yang katakanlah dia tak guna akal, contohlah, tak mungkinlah dia tak guna akal sama sekali, tak mungkin. Katakanlah dia guna akal hanya sekadar untuk mendengar dan setuju saja tanpa berfikir tentang hujah-hujah dia. Maka itu dipanggil taklid. Dipanggil taklid ataupun muqallid. Orang yang mengikuti tanpa mengetahui dalil. Itu dia istilah dia, muqallid. Iaitu perbuatannya dipanggil taklid. Orangnya dipanggil muqallid. Iaitu orang yang mengikuti tanpa mengetahui dalil. Tanpa mengetahui dalil. Tapi kalau orang yang dia boleh menggunakan akal dia untuk bersetuju dan boleh menegakkan, mempertahankan hujah-hujah itu dengan akal dia, maka itu dia bukan muqallid. Maka dia dikatakan orang yang nazir ataupun orang yang ada orang berakal lah, orang yang akil ataupun nazir. Faham Contohnya tadi maknanya dia tak gunakan akal macam orang buta lah. Orang buta berjalan kan. Dia perlu kepada orang memimpin. Pada orang memimpin. Mata tak nampak kan. Jadi kena ada orang pimpin dia.
Jalan-jalan depan tu ada longkang. Ayo, ada lompat, lompat. Lompat 1, 2, langkah 1, 2. Ada tangga, 3 anak tangga. Langkah 1, kona kanan, kona kiri. Berhenti. Orang pimpin dia. Dia ikut je. Dia buta. Dia tak nampak, dia tak gunakan, dia tak ada mata nak melihat. Jadi orang yang dia ikut apa yang pimpin tu. Yang pimpin dia terkejun, dia pun terkejun. Masuk longkang, masuk longkang lah. Tapi kalau orang yang ada cahaya mata boleh melihat, maka dia akan boleh berjalan dengan sendirinya. Tapi taklah sebebas mana. Maknanya walaupun dia berjalan dengan sendirinya, dia pun ahwan. Maknanya kalau kereta tengah laju-laju, takkanlah dia aku bebas boleh berjalan sendiri, kereta tengah laju pun aku nak jalan juga. Berbang lah kena langgar lepas tu kan. Walaupun dia boleh berjalan dengan sendiri tanpa dipimpin, tapi dia tengok, dia tahu, oh tak boleh ni, kereta banyak ni, aku kena berhenti dulu. Nanti kan kena langgar. Kereta tak ada, baru aku boleh lintas. Ada panduan dia juga. Jadi begitulah orang yang menggunakan akal dalam akidah ni, ada panduan dia dan dia boleh mempertahankan akidah dia. Kalau orang yang taklid ni silap-silap, dia boleh ikut. Bila dia tak gunakan akal dalam akidah, sebab tu terjadinya murtad. Dia ikut orang kata Kristian lagi bagus, dia pun ikut. Bila orang yang ada akal yang mantap, dia orang cakap macam mana pun dia dah teguh dah, akal dia dah berfikir semasak-masaknya bahawa tidak ada agama yang benar selain Islam, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Nabi yang terakhir melainkan Nabi Muhammad SAW. Akal dia dah mantap. Faham Itu makna ilmu kalam. Adapun untuk berhujah dengan firqah batilah ataupun berhujah dengan falsafah, itu perlu up lagi. Perlu up lagi lah. Kitab dia bukan kitab inilah. Kitab ni walaupun ada sikit-sikit lah dia ajar juga cara-cara nak menolak firqah-firqah batilah, tetapi kalau yang tinggi-tinggi yang kalau falsafah tu ada. Jadi sebenarnya kita jadi yang pertama ni, iaitu boleh mempertahankan akidah kita dengan akal kita. Yang kedua, berlawan dengan kelompok-kelompok batil ni, itu boleh juga diusahakanlah. Tak dapat semua pun sebahagian. Terutama yang sekarang ni lah, yang Wahabi yang kata Allah Ta'ala berjisim, bertangan, berwajah, itu kita boleh ada hujah untuk lawan. Dan yang lebih tinggi lagi, lawan falsafah. Itu tujuan utama sebenarnya, lawan falsafah. Bukan senang nak lawan falsafah ni, bukan senang. Jadi perlu kepada orang betul-betul hebat dalam menguasai ilmu kalam baru boleh lawan falsafah. Zaman sekarang kat dunia ni pun tak ramai lah. Di dunia yang sekarang ada pun tak ramai. Okey. Jika kita membuka kitab-kitab sejarah Islam, kita dapati para ulama Islam yang mengembangkan mazhab Al-Ash'ari dalam bidang akidah tidak terhitung jumlahnya sepanjang zaman. Jika kita membuang kitab-kitab karangan para ulama Asy'ariyah ini daripada perpustakaan, kita akan dapati hampir 2/3 daripada rak-rak perpustakaan tersebut kosong tanpa isinya. Mereka yang lahir dalam bidang ilmu secara tidak sah, iaitu tidak melalui tradisi pembelajaran ilmu agama yang muktabar, akan bersikap mudah dan sewenang-wenangnya menolak tradisi warisan ulama silam tanpa menyedari hakikat kekerdilan diri berbanding lautan keilmuan ulama silam. Okay, yang pertama dia nak bagi tahu daripada bermulanya zaman penulisan. Zaman penulisan tentang akidah. Zaman penulisan ini tuan-tuan satu bidang ilmu lagi kena kaji sebenarnya. Jadi bila bermulanya penulisan tentang pertama sekali Al-Quran lah. Zaman Nabi tak ada penulisan. Al-Quran ditulis juga tapi di atas pelepah-pelepah kurma tapi tak dikumpulkan dari satu kitab. Okay, zaman Abu Bakar Siddiq membukukan kitab yang pertama Al-Quran. Kemudian zaman seterusnya zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu mula menulis kitab-kitab hadis. Kemudian diikuti dengan zaman-zaman fuqaha menulis kitab-kitab fiqh, antaranya Imam Abu Hanifah yang antara yang awal. Kemudian zaman penulisan tafsir yang paling awal tu secara 30 juzuk Imam Ibn Jarir At-Tabari tahun 310 Hijriah. Jadi masing-masing ilmu itu bermulanya penulisan bidang ilmu itu ada sejarah dia.
Ini siapa yang berminat boleh mengkaji sejarah tentang penulisan setiap bidang ilmu. Saya boleh cerita semua tapi jadi lagi topik lah. Ini kita fokus kepada mula penulisan dari segi sudut akidah. Jadi penulisan yang tentang akidah ni walaupun sudah bermula di zaman Imam Abu Hanifah sendiri. Imam Abu Hanifah sendiri ada kitab Fiqhul Akbar yang membahaskan tentang akidah yang ada disertai dengan hujah akal lah. Dan begitu juga kalau kitab-kitab akidah yang berunsurkan Quran dan hadis itu pun ada juga dikarang oleh ulama-ulama. Dalam kitab Bukhari Muslim pun ada Kitabul Iman, Kitabul Tauhid dan sebagainya. Kemudian apabila masuk kepada zaman Imam Abul Hasan itu manhaj yang matang. Telah sampai satu tahap yang mana ilmu akidah, bidang ilmu mencapai satu tahap kematangan di dalam membentuk satu metodologi ataupun disiplin ilmu atau kaedah yang kukuh lah. Maka di situ bermulalah ulama menulis kitab-kitab akidah berpandukan asas daripada mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sampailah sekarang kalau kita lihat di perpustakaan mana-mana perpustakaan di dunia ini, kalau rak tu rak untuk akidah, rak tentang ilmu akidah saja ataupun tauhid, kita akan dapat 70% karangan semua yang bermazhab Asy'ariyah paling banyak. Kedua Maturidiyah. Itu hakikat lah. Kalau dia kata kalau dibuang, ulama Asy'ariyah ni kalau mazhab dia nak dibuang, malah 2/3 daripada kitab akidah akan hilang. Tak ramai yang menulis tentang akidah melainkan ulama Asy'ariyah. Bahkan ulama-ulama Asy'ariyah yang menulis tentang kitab akidah ni bukanlah ustaz-ustaz kampung macam saya. Bukanlah ustaz-ustaz kampung macam saya. Ulama-ulama bertaraf dunia. Ulama bertaraf dunia seperti Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Syarastani, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Taftazani, Imam Aduddin Iji, Imam Amidi. Itu ulama-ulama bertaraf dunia. Maksudnya pada zaman mereka dianggap yang teralim lah, di antara yang teralim, yang terkenal seluruh dunia. Bukan calang-calang orang tau. Yang tulis kitab akidah ni bukan calang-calang orang. Bukan kaleng-kaleng. Jadi yang menulis kitab akidah ni ulama-ulama dunia. Dan kita dapati ulama-ulama lain pun mengiktiraf ilmu-ilmu mereka. Seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani pun mengiktiraf akan mutakalimin Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tiba-tiba zaman sekarang muncul satu kelompok yang dikenali sebagai Wahabi. Kononnya nak ikut salaf. Tetapi tertipu oleh Ibnu Taimiyah. Banyak tertipu dengan Ibnu Taimiyah yang mendakwa dia salaf, tetapi sebenarnya bukanlah salaf yang sebenar, tetapi ada sesuatu agenda, satu mazhab yang nak diperjuangkan, iaitu mazhab Mujassimah dan Musyabbihah, tetapi didakwa mazhab salaf. Maka mereka pun dengan ta'assubnya mengagungkan Ibn Taimiyah, lalu dikenali sekarang sebagai Wahabiyah. Kemudian oleh kerana Wahabiyah itu mempunyai nama yang agak tercemar, ditukar pula kepada Salafiyah. Salafiyah. Konon-kononnya mereka ikut mazhab salaf. Apabila dikaji silsilah keilmuan mereka, didapati silsilah itu terputus-putus. Yang akhirnya sampai kepada Ibn Taimiyah. Antara mereka dengan Ibn Taimiyah pun terputus lebih kurang 500 tahun. Daripada Muhammad bin Abdul Wahab sampai Ibn Taimiyah terputus 500 tahun. Hanya ambil kitab Ibn Taimiyah, baca, sebarkan. Tak ada pun silsilah silsilah secara talaki mengambil ilmu daripada guru yang mutabar berbanding dengan mazhab Asy'ariyah. Di dalam kitab ni di belakang sekali kan saya dah bagi sanad itu. Maksudnya mazhab Asy'ariyah ni daripada sekarang sampailah kepada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, daripada Imam Abu Hasan Asy'ari sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akidah kita itu jelas datangnya daripada agama Quran dan hadis. Tak payah tengok silsilah pun tahulah. Maknanya apa yang kita belajar itu sebenarnya dalam akidah ni tak perlu sanad pun sebenarnya. Sanad ini perlu untuk hadis dan Al-Quran sahaja.
supaya dia tidak berubah hadis dan Al-Quran itu. Dan jelaslah hari ini Quran dan hadis tak dapat nak diubah lagi dah. Pasal apa? Sudah pun tercetak, sudah pun termaktub dalam kitab-kitab yang sudah sudah kita kata hampir mustahil untuk diubah-ubah lagi Quran dan hadis. Kitab-kitab hadis yang dicetak seperti Bukhari Muslim tu dah susahlah untuk diubah, seperti Taurat dan Injil tu nak diubah tu susah dah. Jadi cuma kalau kita lihat sendiri daripada dalam akidah itu pun sebenarnya tak perlu sanad pun. Cuma pengajian metodologi itu saja yang perlukan bersanad. Pengajian secara bermetodologi itulah yang perlu sanad. Mazhab itu yang perlu sanad. Kalau akidah tak perlu sanad. Contohnya, kita kenalkan Allah itu. Kita tahu Allah itu satu. Perlu sanad ke? Orang tanya kita, kau percaya kepada Allah? Percaya. Allah tu satu je. Apa sanad dia? Takkan kita nak cerita Allah itu satu, sanad dia sekian aku dengar pada sekian. Nabi Muhammad itu Rasulullah ke? Ya, Nabi Rasulullah. Apa sanad dia? Nabi Muhammad Rasulullah. Perlu ke sanad? Tak perlu sanad. Allah tu maha kuasa. Perlu sanad ke? Allah Ta'ala tu maha berkehendak, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Perlu sanad ke? Tunjuk je tu dalam Quran. Selesai. Saya yang perlukan sanad ni adalah pengajian tu. Macam sekarang lah kita mengaji. Saya mengaji daripada guru saya, jadi saya menyampaikannya kepada tuan-tuan. Guru saya pun mengaji daripada guru dia mengaji daripada guru dia, sampailah kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari. Manhaj tu yang kita belajar bersilsilah tu manhaj. Adapun akidah jelas dalam Quran dan hadis. Dan bahkan kita ni bahkan kita, ulama-ulama kita mengambil akidah yang jelas, yang muhkamat, yang bukan mutasyabihat. Sebab tu sifat 20 itu jelas, ayat muhkamat jelas. Tak ada siapa pun yang boleh bangkang akidah kita tentang ketuhanan lah, khususnya tentang ketuhanan. Sifat 20 tu tak mungkin ada yang berani bangkang. Maksud saya, tak mungkin ada orang berani bangkang Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafah lil hawli, tak sama dengan makhluk. Allah itu dia qiyamu binafsih, tak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala bersifat kudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Kemudian ilmu, mengetahui, hayah, hidup, sama, basar, kalam, melihat, mendengar, bicara. Itu jelas. Tak ada siapa pun berani tolak 20 sifat tersebut. Sebab siapa tolak, kufur. So, murni 20 itu diambil daripada Al-Quran yang tidak ada khilaf. Maksud saya, kita tak bahas tentang Allah ada tangan ke, tak ada tangan ke, bersemayam atas arasy ke, tak bersemayam ke, bertempat ke, tak bertempat. Itu hanya cabang-cabang yang kita tak, kalau boleh tak nak bahas. Itu benda yang khilaf, benda yang mutasyabihat. Allah dah larang kita, Nabi larang kita jangan berpegang pada mutasyabihat. Tapi kalau orang ajak berbahas, adalah ulama-ulama kita akan bangkit membahas. Tetapi untuk akidah, kita murni benda yang jelas. Tapi kalau Wahabi sikit-sikit Allah ada tangan, sikit-sikit Allah duduk atas aras. Itu je dia fokus kat situ. Dia duduk ajak kita bergaduh kat situ. Allah duduk kan duduk atas aras. Allah Ta'ala ada ke langit ke tak ada langit. Allah Ta'ala ada tangan tak ada tangan. Itu je dia ajak kita bergaduh. Kita kata itu mutasyabihat. Kami ahli sunnah tak bahas mutasyabihat. Sifat 20 bersih daripada mutasyabihat. Itulah Asy'ariyah. Wallahu alam. Dah sejam lebih dah ni. Bagi peluang untuk yang nak buat kerja ni, kita akan bersambung lagi insya-Allah. Tengoklah bila lagi bersambung ni ikut kepada permintaan pihak surau. Jadi ada nak buka soalan ke? Ada yang nak tanya? Ini dah habislah. Mana yang ada kerja boleh teruskan kerja. Mana yang nak soal jawab boleh bagi soalan. Ada soalan? Fiqh banyak soalan, ni akidah senyap je. Berat sikit Ustaz. Subuh. Ustaz, cuma maksud ayat tadi yang nurun ala nur tu,
tu dalam surah An-Nur kan. Yang Aha. dia punya maksud dia tu Nurul ala Nur tadi tu yang cahaya dalam diri kita dengan cahaya di luar tu ke maksudnya? Itu umum. Itu Oh. umum. Boleh dikiaskan kepada apa sahajalah. Boleh dikiaskan kepada apa sahaja. Allah Ta'ala ceritakan ayat tu dalam surah Nur itu kan, Allah Ta'ala cerita tentang tentang minyak zaitun tu kan. Minyak zaitun itu kan walaupun belum dinyalakan pun sudah bersinar-sinar. Apabila dinyalakan lagi, lebih lagi bersinar-sinar. Maknanya minyak zaitun yang belum dinyalakan pun sudah bersinar-sinar. Kemudian apabila dinyalakan lagi, maka akan lebih bersinar. Nurun ala nur. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala buat dalam surah An-Nur itu. Maka di situ bermacam-macam lah ulama-ulama menafsirkan. Jadi yang paling commonnya di situ maknanya Nabi Muhammad itu merupakan cahaya di bumi ini dengan wahyu daripada Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada Nabi Muhammad itu, maka tersebarlah cahaya seluruh dunia. Jadi seolah-olah itu yang paling inilah, itu yang paling common ulama tafsirkan ayat tu. Maknanya Nabi Muhammad ni sebagai macam minyak zaitun itulah, maknanya dia satu cahaya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka bertambah cahaya lagi. Ada yang tafsirkan nur yang dimaksudkan itu nur yang ada dalam hati manusia. Kemudian nur dalam hati manusia, nur hidayah yang Allah bagi itu, kemudian Allah hantar lagi wahyu, dan maka cahaya wahyu dengan cahaya hidayah dalam hati bertembung, dia bertambah bercahaya lagi. Macam-macam. Sebab selepas tu kan Allah cerita tentang kegelapan pula, iaitu kegelapan mana orang kafir itu seumpama kegelapan dia di bawah lautan yang dalam gelap, lepas tu di malam yang gelap gelita lagi, di bawah awan yang gelap lagi. Maka kegelapan atas kegelapan, lawan dia lah cahaya atas cahaya. Mana cakap itu memang luas, tafsiran dia tu luas. Contoh yang Imam Ghazali bagi ni samanya cahaya di dalam mata dengan cahaya matahari, maknanya cahaya yang ada dalam akal manusia dengan cahaya yang ada dalam wahyu bertembung, jadilah cahaya hidayah. Macam-macam tafsiran. Sebab Al-Quran ni dia luas. Al-Quran ni sebab tu dia sesuai untuk seluruh zaman. Seluruh masa, seluruh zaman, seluruh tempat. Sebab apa? Dia umum Al-Quran ni. Cuma kalau ditafsirkan salah, salah lah. Dia jawami'ul kalim, maksudnya dia luas. Walaupun singkat perkataan dia tapi luas makna dia. Okay. Ada lagi? Sama. Cukup? Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Okey, setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan, kita tanggung dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.